Syahrizal binti Aldi Sofian selaku Ketua Pembangkang, Lizimri binti Bangkali selaku Timbalan Ketua Pembangkang dan Ahmad Al-Rashidin selaku Timbalan Ketua Pembangkang Puak. Sidang hadirin yang dihormati, saya akan menggariskan beberapa peraturan asas perjalanan persidangan agar sesi perbahasan usul pada pagi ini dapat dikendalikan sebaik mungkin. Yang pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang. Untuk izin laluan, ahli dewan perlu berkata izin laluan yang berhormat dengan hormat tanpa mengganggu yang berhormat yang sedang berucap. Loceng akan dibunyikan sekali menandakan permulaan ucapan. Yang berhormat tidak dibenarkan izin laluan. Setelah 4 minit, loceng kedua akan dibunyikan. Izin laluan dibenarkan hinggalah ke tempoh izin laluan tamat dan loceng dibunyikan sekali. Sebuah ahli dewan yang bersidang diberikan 5 minit semasa pembahasan ucapan dan 2 minit semasa penghuluan. Loceng akan dibunyikan pada permulaan, minit keempat dan minit kelima semasa perbahasan. Manakala semasa penghuluan, loceng hanya dibunyikan sekali menandakan masa sudah tamat. Masa persediaan sebelum penghuluan adalah selama 1 minit. Sebelum memulakan sesi persidangan, Dewan ingin mengingatkan lagi bahawa sebarang isu sensitif yang menyentuh agama, kaum dan peribadi adalah dilarang. Peraturan-peraturan lain seperti yang telah dimaklumkan lebih awal termasuk izin laluan adalah berbuat kuasa dengan kuasa yang diberikan kepada saya, maka saya mengisytiharkan bahawa sidang bermula. Sidang Dewan yang dihormati, dengan usul otomasi dan AI memajukan atau mengancam pasaran pekerjaan, pihak Dewan dengan seketika mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi mengemukakan usul dan hujah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang dihormati yang dipercuma, setiap usaha pihak pembangkang serta para hadirin sekalian. Saya Rosla binti Baharudin selaku Perdana Menteri dan pasukan kerajaan hari ini tampil membawa hujah yang jelas dan juga tegas bahawa otomasi dan AI memajukan pasaran pekerjaan dan bukan mengancam. Sebelum kami mula menguraikan hujah-hujah kami, izinkan saya terlebih dahulu mendefinisikan istilah utama debat ini. Otomasi dan kecerdasan buatan AI membawa perubahan besar yang positif dalam kehidupan moden. Dengan otomasi, tugas yang berulang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan juga efisien, membolehkan manusia fokus kepada kerja yang lebih kreatif dan juga strategik. Manakala AI pula yang membantu mempercepatkan analisis data, meningkatkan inovasi serta memperkasakan keputusan perniagaan dan kehidupan harian. Maka dengan itu, pendirian kami adalah otomasi dan AI membuka lebih banyak peluang menambah nilai kepada tenaga kerja manusia dan merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tanpa membuang masa, saya selaku Perdana Menteri akan memberi hujah yang pertama untuk memberikan bukti berkaitan dengan AI dan otomasi sebenarnya memajukan pasaran pekerjaan, bukan mengancam. Yang pertama, di mana AI ini dia menyokong transformasi ekonomi digital negara. Penggunaan AI dalam sektor swasta ataupun perkhidmatan, dia menyokong transformasi ekonomi digital Malaysia. Menurut Majlis Perbandaran Kulim Kedah iaitu MPKK, di mana penggunaan AI dalam E10 2.0 yang telah diperkenalkan pada 1 Julai 2024 telah berjaya memendekkan tempoh kelulusan kebenaran berancang, di mana daripada 14 hingga 30 hari hanya 5 hari sahaja, manakala proses penilaian laporan cadangan kemajuan ini dapat diselesaikan dalam 1 hari berbanding sebelum ini iaitu selama 3 hari. Manakala menurut kajian penilaian teknologi kesihatan Bahagian Penilaian Teknologi Kesihatan Malaysia MATAS turut mengatakan bahawa yang penggunaan AI dalam pemeriksaan X-ray dada ini dapat membantu pakar radiologi untuk membuat pemeriksaan, di mana terdapat peningkatan sebanyak 15.5% berbanding 54.7% kes yang memerlukan pemeriksaan tomografi berkomputer. Inisiatif seperti ini
membuktikan bahawa yang AI ini mampu mentransformasikan sektor perkhidmatan awam ke arah yang lebih efisien dan juga produktif. Yang kedua, di mana AI ini mampu meningkatkan kecekapan pekerja serta produktiviti, membantu pekerja menjadi lebih produktif dengan mengautomasikan tugas-tugas rutin. Menurut Indeks Trend Kerja 2024 oleh Microsoft dan juga LinkedIn, dia menyediakan sebanyak 84% daripada pekerja berpengetahuan di Malaysia berbanding 74% di peringkat global menggunakan AI semasa bekerja. Dan sekarang ni kita boleh lihat sebahagian besar daripada pekerja ini menghadapi kemelut di mana terpaksa menghabiskan terlalu banyak kerja mengikut masa yang sudah ditetapkan. Jadi mereka menganggap yang AI ini sebagai satu alat membantu mereka macam memendekkan tempoh masa ataupun memberi sebarang idea untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Manakala menurut Encik Ahmad Yusri Muhammad Ketua, pegawai Digital Jacob, turut giat menggunakan AI, mana membina budaya yang menggalakkan kaki tangannya untuk menyesuaikan diri dan menerima pakai teknologi baru. Di mana nama Jacob sebenarnya dia bukan saja meningkatkan kecekapan, tapi memperkasakan lagi manfaat potensi AI. Tuan yang dipertua dan para hadirin sekalian, walaupun AI mengubah dunia pekerjaan, tapi dia tidak menggantikan manusia sepenuhnya. Sebaliknya, AI dan manusia ini boleh bekerjasama antara satu sama lain, di mana AI ini dia hanya mengambil tugas-tugas rutin, manakala manusia dia fokus kepada kerja yang bernilai tinggi. Bekerja perlu meningkatkan kemahiran agar kekal relevan, kerana masa depan pekerjaan adalah gabungan kekuatan manusia dan juga teknologi. Sekian, saya akhiri dengan satu persoalan kepada pihak pembangkang. Bukankah lebih adil untuk mengatakan bahawa yang AI ini sebenarnya menggantikan tugas rutin dan membantu dalam meningkatkan produktiviti, dan kenapa pihak pembangkang masih melihat AI ini sebagai satu ancaman? Silakan untuk pembangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Menteri, Setiausaha, Presiden Kerajaan serta para hadirin yang saya kasih sekalian. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nur Syarifah binti Abi Sofyan selaku Ketua Pembangkang. Pada hari ini kami berhadapan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menyatakan dengan tegas bahawa automasi dan kecerdasan buatan AI bukanlah memajukan pasaran pekerjaan. Sebaliknya, ia mengancamnya dalam berbagai aspek yang serius. Berdasarkan soalan yang diberikan oleh Perdana Menteri tadi, jawapan saya hanya mudah. Walaupun AI menggantikan rutin tugas-tugas harian, tugas-tugas ini adalah sumber utama majoriti pekerjaan berkemahiran rendah. Tidak semua pekerja mampu meningkatkan kemahiran dalam masa yang singkat karena faktor kos, masa dan latar belakang pendidikan. Tanpa sepenuhnya mencukupi, penggunaan AI memperluaskan jurang sosial dan merusak kestabilan pasaran pekerjaan. Dari itu, kami tetap tegas melihat AI sebagai satu ancaman kepada pasaran pekerjaan. Sebelum saya meneruskan dengan hujah-hujah utama daripada pihak tadi, kami bukanlah menolak kemajuan teknologi secara total. Kami sedar akan kepentingan inovasi dalam mempercepatkan pembangunan ekonomi. Namun begitu, kami juga berpegang pada realiti bahawa teknologi ini membawa bersamanya kesan buruk yang tidak boleh dipandang ringan terhadap masa depan pekerjaan manusia. Hadirin sekalian, hujah pertama saya pada hari ini ialah automasi dan AI menyebabkan kehilangan pekerjaan secara besar-besaran. Seperti yang kita sedia maklum, automasi dan AI mengambil alih banyak tugas manusia, terutama di sektor yang sangat bergantung kepada tenaga kerja berkemahiran rendah dan sederhana. Sebagai buktinya, menurut laporan World Economic Forum pada tahun 2023, sehingga 85 juta pekerjaan dijangka akan digantikan oleh mesin dan automasi menjelang tahun 2025. Sebagai contoh, di sektor perkilangan, kilang-kilang di China, Jepun dan Malaysia kini menggunakan robotik untuk kerja-kerja pemasangan, pembungkusan dan pengangkutan serta tugas-tugas dahulu yang dilakukan oleh pekerjaan manusia.
Selain itu, laporan daripada McKinsey Global Institute pada tahun 2021 turut menyatakan bahawa sehingga 25% pekerjaan di seluruh dunia terdedah kepada risiko diganti oleh automasi. Ini termasuk pekerjaan seperti peranis, juruwang dan operator pusat panggilan. Jelasnya di sini bahawa walaupun automasi dan AI memudahkan operasi industri, namun ia juga membuka lingkungan pekerjaan yang selama ini menjadi sumber rezeki utama rakyat Parlen. Seterusnya, unsur kedua yang ingin saya utarakan ialah tidak semua pekerja mampu bersaing atau menyesuaikan diri dalam era automasi ini. Pihak kerajaan mungkin berhujah bahawa pekerja hanya perlu meningkatkan kemahiran untuk kepala renewable. Namun realitinya, jumlah kemahiran digital masih begitu besar, terutama dalam golongan masyarakat B40, warga emas dan pekerja separuh akhir. Sebagai bukti, laporan Khazanah Research Institute pada tahun 2022 mendedahkan bahawa hanya 24% pekerja di Malaysia mempunyai kemahiran teknologi maklumat lanjutan. Bayangkan jika seorang pekerja kilang yang berusia 50 tahun yang hanya memiliki kelulusan SPM, adakah peluang rezeki baginya untuk menjadi pakar sains data atau pengatur cara sistem? Sudah tentu amat sumber bagi dia. Lebih membimbangkan lagi, menurut kajian Bank Dunia, proses latihan semula atau reskilling memerlukan masa antara 6 hingga 2 tahun selain kos yang sangat tinggi. Ini jelas menunjukkan bahawa tidak semua individu ataupun majikan mampu menanggung beban ini. Justru, automasi dan AI bukan sahaja menghapuskan peluang pekerjaan, tetapi turut mewujudkan fenomena pengangguran teknologi apabila pekerja tidak mampu bersaing di landscape pekerjaan baru. Tuan Presiden pada hari ini yang dihormati, walaupun tidak dinafikan bahawa automasi dan AI membawa manfaat dari sudut produktiviti dan kecekapan, namun tidak boleh menutup mata impak buruk terhadap pasaran pekerjaan. Kehilangan kerja, pengangguran teknologi, jurang gambaran dan ketidakseimbangan ekonomi adalah realiti yang sedang kita hadapi dan semakin membimbangkan. Maka dengan semua mudah yang telah saya kemukakan sebentar tadi, pihak pembangkang dengan penuh ketegasan menyatakan bahawa automasi dan AI adalah satu ancaman yang besar terhadap pasaran pekerjaan sekiranya tidak diuruskan dengan bijak, beretika dan inklusif. Saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan satu persoalan kepada pihak kerajaan. Jika benar automasi dan AI memajukan pasaran pekerjaan, mengapa masih ramai pekerja kehilangan pekerjaan dan menghadapi kesukaran untuk menyelesaikan diri dengan teknologi tersebut? Sekian, terima kasih. Silakan, Kepala Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat kepada Tuan Pengerusi, rakan rakan pembangun serta para hadirin sekalian. Saya Naizatin Tijipala selaku Timbalan Perdana Menteri. Terima kasih atas soalan yang diberikan oleh Ketua Pembangun tadi. Baiklah, saya akan menjawab persoalan tersebut. Ya, memang benar ada pekerja kehilangan pekerjaan dan menghadapi kesukaran menyesuaikan diri dengan teknologi. Namun, perlu kita ingat ini adalah fenomena biasa yang sering berlaku, yang setiap kali berlaku revolusi industri. AI bukan sekadar menggantikan kerja lama, malah mencipta ribuan peluang baru dalam bidang kejuruteraan AI, pakar data, keselamatan cyber, dan banyak lagi. Cabaran dalam penyesuaian bukan salah teknologi, tetapi kerana wujud jurang kemahiran. Jadi, penyelesaiannya adalah dengan pendidikan semula dan latihan berterusan. Hakikatnya, AI memajukan pasaran kerja dengan membuka lebih banyak peluang, meningkatkan produktiviti, dan mengangkat taraf hidup pekerja. Maka, persoalan ini bukan bukti AI memunggulkan pekerjaan, malah membuktikan kita perlu bergerak seiring dengan perubahan. Baiklah, saya akan meneruskan hujah pertama saya mengenai automasi dan AI ini memajukan pasaran pekerjaan. AI mencipta peluang pekerjaan baru. Buktinya, menurut World Economic Forum tahun 2020, automasi dijangka menghapus 85 juta pekerjaan menjelang tahun 2025. Tetapi, pada masa yang sama akan mewujudkan 97 juta pekerjaan baru dalam bidang seperti sains data, pembangunan perizinan, keselamatan cyber, dan pengurusan teknologi. Sebagai contoh, syarikat seperti Amazon dan Google ini menggaji puluhan ribu pakar AI, jurutera pun belajar izin dan penganalisis data. Contoh
yang seterusnya kita dapat lihat di Malaysia sendiri, Petronas telah menemukan division khas AI dan analisis bagi mentransformasikan operasi tenaga kerja mereka. Jadi, bila kita bercakap pasaran pekerjaan, kita tidak melihat penyatuan, tetapi pelarian kepada sesuatu yang lebih maju. Ujar saya yang kedua ialah, saya ingin menegaskan AI membantu pekerja menjadi lebih efisien. AI bukan musuh pekerja, tetapi pembantu setia mereka. Sebagai contoh, dalam bidang perubatan AI seperti IBM Watson membantu dokter menganalisis ribuan rekod perubatan untuk memberikan diagnosis lebih cepat dan tepat. Contoh yang seterusnya adalah dalam pertanian, AI digunakan oleh syarikat seperti Aerodine Group yang merupakan syarikat Malaysia untuk memantau ladang menggunakan drone dan data analitik. Ini bukan sahaja menjimatkan masa, tetapi membuka peluang kepada kerja baru seperti juru terbang drone dan penganalisis pertanian. Jadi, AI ini mempercepatkan kerja, mengurangkan kesilapan, dan membolehkan manusia fokus pada tugasan yang lebih kompleks, kreatif, dan bernilai tinggi. Sudah terang lagi bersuluh bahwa otomasi dan AI ini memajukan pasaran pekerjaan, bukan mengancamnya. Tuan Pengungsi dan para hadirin sekalian, otomasi dan AI ini tidak membunuh pekerjaan. Ia menukarnya menjadi lebih indah, lebih bernilai, dan lebih berperi kemanusiaan. Dengan fakta, contoh, dan bukti yang ukur, kami membuktikan bahwa AI ialah jambatan ke masa depan, bukan jurang yang memisahkan kita dengan pekerjaan. Saya akhiri dengan satu soalan kepada pihak pembangkang. Adakah kita mahu menjadi bangsa yang melawan arus kemajuan atau bangsa yang mengemudi gelombang zaman? Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya pun timbalan kepada pembangkang untuk melakukan perambilan dan ujian. Saya tak benar dengan maksud teks. Yang berhormat Tuan Pengerusi yang berusaha setiausaha Dewan Rakyat, barisan kerajaan yang berwibawa serta ahli dewan sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Lizzie Bandari selaku Timbalan Ketua Pembangkang 1 hari ini berdiri teguh bahawa automasi dan AI sememangnya mengancam pasaran pekerjaan di Indonesia. Baiklah, berdasarkan soalan yang diberikan oleh Timbalan kita yang berbunyi, adakah kita mahu menjadi bangsa yang melawan arus kemajuan atau bangsa yang mengikuti zaman, mengikuti gelombang zaman? Baiklah yang demikian. Soalan ini seolah-olah menggambarkan bahawa setiap arus kemajuan termasuklah automasi dan AI itu sendiri wajib diikuti tanpa dipersoalkan. Kami pihak pembangkang menegaskan tidak semua kemajuan teknologi memberikan kebaikan yang mutlak kepada rakyat Indonesia. Jika arus ini mengancam peluang pekerjaan rakyat, ianya menjadi tanggungjawab kami untuk melawan. Maka soalan tersebut saya akhiri dengan kita haruslah menjadi rakyat yang tahu bila untuk berkata ya kepada kemajuan dan bila untuk berkata tidak kepada kemajuan yang membawa kepada ancaman pasaran pekerjaan. Tujuan saya yang pertama adalah kemajuan teknologi memperluaskan jurang ketidaksamaan sosial. Tuan Pengerusi dan ahli dewan sekalian, automasi dan AI telah mempercepatkan ketidaksamaan sosial pada hari ini. Kebanyakan majikan dan juga syarikat-syarikat besar yang memiliki teknologi yang tinggi semakin membawa keuntungan, manakala pekerja biasa yang memiliki kemahiran yang rendah dibiarkan kehilangan kerja dan juga puncak pendapatan kerana telah digantikan oleh AI. Buktinya, kebanyakan majikan berbuat sedemikian kerana kos buruh pada hari ini semakin meningkat. Buktinya, kadar gaji minimum telah dipertingkatkan daripada RM1,500 kepada RM1,700 yang telah diperkuat pasaran pada 1 Februari 2025. Dengan itu, dengan wujudnya automasi dan AI ini, kerja yang biasanya dilakukan oleh manusia kini digantikan oleh mesin. Maka, jelaslah bahawa automasi dan AI mengancam pasaran pekerjaan.
Puja saya yang kedua adalah dalam era revolusi 4.0 ini, teknologi tidak lagi hanya membantu manusia, tetapi telah mulai membantu mereka dalam berbagai sektor pekerjaan. Sebagai contoh di sektor kesehatan, terdapat bilang semakin membangkitkan pekerja buruh dengan robotik otomatik yang boleh beroperasi selama 24 jam tanpa perlu rehat dan juga tanpa perlu digaji secara bulanan. Oleh itu, kajian daripada Making Safe Global Institute meramalkan bahawa hampir 400 juta sehingga 800 juta individu berkemungkinan akan kehilangan pekerjaan kerana digantikan oleh automasi pada tahun 2020 nanti. Dalam tempoh yang sama, pasaran tidak akan mampu menyediakan peluang kerja baru pada kadar yang cukup untuk menggantikan kehilangan ini. Oleh itu, sangatlah jelas bahawa automasi dan juga AI bukan sekadar membawa kepada perubahan kepada dunia pekerjaan, tetapi juga membawa ancaman besar dalam jangka masa panjang seperti peningkatan kadar pengangguran. Akhir kata, kami menegaskan bahawa automasi dan juga kecerdasan artifisial AI sebenarnya mengancam pasaran pekerjaan di Malaysia kerana ia bukan sekadar cabaran masa hadapan tetapi sedang berlangsung. Silakan Mbak Imbalan Menteri Kanan untuk memberikan jelasan dan pejahat pada faktor bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pemirsa Dewan, pihak pembangkang yang bijaksana serta para hadirin sekalian. Saya berdiri di sini untuk menegaskan semula pendirian pihak kerajaan bahawa automasi dan AI bukan ancaman kepada pasaran pekerjaan, tetapi enjin pemacu memudahkan dan perlu meluaskan peluang pekerjaan. Ujian saya yang pertama, transformasi industri melahirkan bidang kerja yang baru. Automasi dan AI bukan menghapuskan pekerjaan, tetapi mentransformasikan sektor-sektor industri. Menurut laporan Mechanized Global Institute pada tahun 2017, walaupun kira-kira 15% sektor akan digantikan oleh AI menjelang tahun 2030, namun sebanyak 8-9% pekerjaan baru juga akan diciptakan. Syarikat Tesla misalnya masih menggaji jurutera pakar otomasi walaupun kiranya menggunakan banyak robot. Kemudian saya yang kedua, adaptasi tenaga kerja melalui latihan simulat, reskilling dan peningkatan kemahiran upskilling. AI menggesa pekerja untuk beralih kepada kemajuan lebih kompleks, kreatif dan bernilai tinggi. Menurut World Economy Forum Future of Job Report pada tahun 2023, lebih 50% tenaga kerja global memerlukan latihan semula menjelang tahun 2026 untuk memenuhi permintaan kemahiran baru. Dan AI memainkan peranan penting dalam menyediakan platform pembelajaran digital seperti Coursera dan LinkedIn. Global Grab Malaysia misalnya masih menggunakan AI untuk mengoptimumkan sistem logistik. Namun pada masa yang sama memberi latihan kepada pemandu untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam meningkatkan pendapatan. Dan jasa yang terakhir, keseimbangan antara manusia dan mesin, human AI collaboration. AI tidak menggantikan manusia sepenuhnya, namun malah kolaborasi ini menghasilkan keberkesanan kerja yang tinggi. Sebagai bukti, kajian oleh MIT dan Boston University mendapati bahawa produktiviti pekerjaan meningkat hingga 40% apabila mereka menggunakan alat AI dalam kerja seharian. Sebagai contoh, dalam khidmat pelanggan, chatbot AI mengurus soalan asas, manakala manusia fokus kepada case rumit yang memerlukan empati dan pertimbangan. Tuan Pengerusi dan hadirin sekalian, otomasi dan AI bukanlah raksasa yang menghancurkan dunia pekerjaan, tetapi alat yang mengubah manusia menjadi lebih cekap, berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran global. Maka, ayo kita bina masa depan pekerjaan yang pintar, berinovasi dan penuh peluang. Sekian.
Baiklah, dipersilakan timbalan untuk memahami luar untuk melakukan tindakan dan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sejahtera kepada Tuhan Yesus. Dan barisan kerajaan yang kami hormati serta hadirin yang beriman. Bertujuannya tentu saya di sini membawa seorang rakyat yang semakin terpinggir akibat ketua lomba otomasi dan kecerdasan buatan AI yang tidak terkawal. Pada hari ini saya ingin menegaskan pendirian kami bahwa otomasi dan AI bukanlah alat yang memajukan negara, namun sebaliknya merupakan satu ancaman besar terhadap pasaran pekerjaan di Malaysia. Tanpa membuang masa, dan pertama saya ialah otomasi melemahkan hak dan kuasa tawar-menawar pekerja. Tuan Pengurusi, satu lagi hakikat pahit yang perlu kita hadapi, yaitu otomasi telah melemahkan kuasa pekerja dan menuntut keadilan upah dan hak pekerja. Laporan International Labour Organization 2023 menegaskan bahwa otomasi memperkecilkan ruang rindingan pekerja, mengambilkan kesatuan sekerja dan menyebabkan stagnasi gaji walaupun kos sara hidup melonjak. Dalam sektor perdagangan pekerja, manusia tidak lagi menjadi keperluan kritikal. Apabila mesin mampu beroperasi 24 jam tanpa gaji atau cuti, dan jika tidak ada lagi insentif untuk melapor dalam kebajikan manusia. Tuan Pengurusi, otomasi dan AI bukan sekadar mengubah cara bekerja. Ia mengancam punca rezeki rakyat, melemahkan kehidupan pekerja, memperluaskan ketidakadilan dan memudaratkan kestabilan sosial. Kami di pihak perbankan berdiri teguh menegaskan bahwa kemajuan tanpa keadilan adalah pengkhianatan kepada rakyat. Teknologi sepatutnya memuliakan manusia, bukan menginjak mereka ke bawah roda kemajuan. Sekian, saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan sekali lagi Perdana Menteri untuk melakukan pertolongan bagi sesi ini. Yang dihormati, yang diperlukan pihak kerajaan ingin menegaskan bahawa AI bukanlah penghalang kepada pasaran pekerjaan, malah menjadi pembangkit kepada kemajuan dunia pekerjaan pada masa kini dan akan datang. Seperti yang telah dibuktikan sepanjang ujian kami, AI telah dan sedang mewujudkan peluang pekerjaan baru dalam sektor-sektor penting, iaitu macam teknologi maklumat, pembangunan perisian dan juga keselamatan cyber. Asyik kata daripada pihak kerajaan menegaskan bahawa yang AI ini bukanlah musuh kepada tenaga kerja, tapi adalah satu alat yang memberi nilai tambah kepada manusia. Ancaman hanya berlaku jika kita tidak menyesuaikan diri. Oleh itu kami percaya bahawa masa depan pekerjaan adalah tentang kolaborasi di antara manusia dan juga mesin, bukan penggantian semata-mata. Sekian. Silakan kepada Perdana Menteri. Sebagai ketua pembangkang, saya ingin menegaskan bahawa walaupun inovasi dan AI membawa kemajuan, namun ia sebenarnya mengancam pasaran pekerjaan, terutamanya bagi golongan pekerja biasa yang kurang kemahiran. Teknologi ini lebih menguntungkan rakyat besar dan pelabur sahaja, sementara pekerja biasa terpinggir dan terpaksa menghadapi pengurangan peluang pekerjaan. Walaupun ada yang mengatakan AI mencipta pekerjaan baru, namun ia tidak cukup untuk menampung kehilangan pekerjaan dalam sektor-sektor tradisional. Oleh itu, kami menolak usul ini kerana ia berisiko untuk meningkatkan jurang ketidakadilan dalam pasaran pekerjaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kedua-dua pihak. Ini saya akan teruskan untuk meminta kepada para hadirin untuk membuat studian sama ada usul, sama ada otomasi dan AI ini memajukan atau mengancam pasaran pekerjaan. Silakan hadirin yang setuju bahawa otomasi dan AI memajukan pekerjaan di Malaysia.
dalam bidang melibatkan otomasi dan AI. Rumuskan atau menghentikannya. Apa beza ujian menghentikannya dengan timbalan? Atau ada beza ya? Sama semua. Sama kan? Oke, bola. Disilakan para hadirin yang menolak bahawa otomasi dan AI memajukan pasaran pekerjaan. Yang menolak otomasi dan AI memajukan pasaran pekerjaan. Tapi bertanya lagi. Sebarang main tadi yang kita angkat lagi. Menolak. Kenapa tolak? Kenapa tolak? Dia Sebab walaupun dia boleh memajukan, dia juga membahayakan dan dia juga mengurangkan akan mengurangkan kerjaan kepada manusia. apa beza hujah kembangkan satu dua dan Pembangkang kedua mengatakan apa beza? Ada hujahnya? Ada beza tak? ada Apa beza? otomasi AI ini dalam masa sama dia memudaratkan dan membahayakan. Mesti ini membahayakan. Segar di sini. Kamu cakap itu. Membahayakan dari segi keselamatan. Ada cakap itu di sini. Tak ada. Saya tak semua mereka. Dan pemenang. Maka dengan ini saya isytiharkan bahawa isu yang dibawakan oleh pihak kerajaan bahawa otomasi dan AI